bila saya sakit jantung. Semalam orang daripada Kelantan semayang Jumaat tempat saya, hari Jumaat tu saya jadi imam. Saya tengok Tok Bilal tu pegang cokma tongkat, duk tengok. Saya duduk belakang sekali. Apa pula Tok Bilal ni? Duk tengok. Rupa Tok Imam tak ada tuan. Bayangkan. Saya duduk belakang. Kawan saya kata, wah pula aku pula 10 minit. Apa nak buat? Saya pun tentu ada kesian tengok Tok Bilal ni. Saya langkah orang. Saya naik atas pegang tongkat baca khutbah. Tuan-tuan tahu saya pakai baju apa? Baju batik seluar panjang, relax. Ittaqullah, tak pernah dibuat orang cengang tak. Mana datang pakai baju batik ni? Nasib baik baju batik. Kalau bunga macam ni tuan-tuan, gobat lahum masuk Facebook tuan-tuan. Subhanallah. Habis ceramah 7 orang Kelantan datang. Assalamualaikum ustaz. Walang. Lu kampung ustaz? Kampung saya. Oh, kami lagi baca di gunung tempat ustaz jatuh. Tempat yang kena jatuh ke tempat kami. Ni nak ke mana? Nak pergi Kemerang syuting. Jangan jatuh, sebab tu jatuh jatuh kita. Tuan-tuan tahu tak masa saya jatuh tu pukul 10.30 saya okey tuan. 10.30 malam okey saya dalam ICU tu okey. Yang tak okey tuan-tuan dah heboh dah Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal. Tuan-tuan yang KO saya okey. Heboh kata saya meninggal sampai hati tuan. Doktor sahkan saya tak ada sakit jantung. Tapi sebab dah viral, orang kata dah meninggal, reporter semua datang. Pihak hospital panggil polis kontrol. Orang kampung dah ramai, reporter semua dah nak serbu masuk nak ambil gambar. Saya dibawa lari kot lorong tikus belakang hospital, naik ke pejabat bilik CCU. Isteri saya datang pukul 3 pagi. Dia kata, abang itu lah. Orang kata dah jangan banyak ceramah. Nak ceramah. Rehat tak nak langsung. Itu lah kalau mati je mana. Pukul 3 pagi tu tuan. Beletek. Saya pun tarik selimut. Aku suka kamu lah aku. Oh, itulah orang perempuan. Nak mati ke tak mati. Janji aku beletek dulu tu tuan. Subhanallah. Besok doktor datang. Doktor kata, ustaz kami tak puas hati. Kami nak buat lagi sekali. Tak nak saya cakap. Sebab dia orang nak masuk kamera, nak tengok di mana sumbat ke ada ke jantung. Tak nak. Saya kata nanti kalau kamera tertinggal kat dalam macam, oh tak nak. Datang lagi doktor nombor 2 pukul 12, kami nak buat juga. Tak nak. Kan semalam dah check up semua tak ada jantung. Tak nak. Saya dah operate 4 kali, tak ada satu pun sakit. Tak nak saya cakap. Saya tak nak ini jadi kelima. Pukul 3 datang satu doktor perempuan. Oh, kalah tuan-tuan. Saya agak dah belum kahwin lagi tuan-tuan. Dia kata, ustaz kita buat sikit saja, tak sakit pun. Kita buat sikit kita buat angiogram sikit cadang tu bila doktor? Bila buat tuan-tuan 99.9% 3 tu sumbat. Doktor dah kelang kabut. Paksa tak ada tanda-tanda tersumbat, tiba-tiba 3 tersumbat 100%. Doktor tu boleh tanya saya, macam mana Datuk boleh hidup Itu soalan dia. Sampai sekarang saya masih ingat tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua Allahu Akbar je doktor tu. Tiba-tiba doktor daripada luar masuk. Dia cakap pada doktor tadi, Datuk, pesakit di luar sedekahkan pada Ustaz Kazim spring untuk buat angiogram. Dapat satu tuan-tuan, selamatkan dulu saya. Dan sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekahkan spring kepada saya. Yang ni yang saya nak cakap pada tuan-tuan, yang 700 kali ganda tu. Bukan bila sedekah RM1 dapat 700. Daripada macam-macam jalan Tuhan tolong tuan-tuan. Kita keluar daripada rumah, start kereta tak hidup, patut tak hidup, orang pakai push, kau pakai kunci. Jenuh cari tang mana pula, tak hidup. Isteri kata, awak lupa ke push button? 15 minit lambat sampai depan tu, jam. Keluar orang pada kereta. Apa pasal jam? Apa saya tak bergerak? Jambatan runtuh. Bila? 15 minit tadi. Ada kereta terperangkap? Ada 6 buah.
Kalaulah awak start hidup enjin tadi, awaklah yang ke-16 tu. Allah Ta'ala pelihara dalam bentuk yang kita tak sangka. Apa dia? Itulah nama dia tuan-tuan, kekuatan infak pada jalan Allah. Sebab Allah Ta'ala pesan kepada kita apa? Ihfazillah yahfazka, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi ini yang saya nak ajak pada tuan-tuan. 3 benda yang Allah Ta'ala sebut amalan paling baik, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fussilat ayat 33. Mudah-mudahan pengajaran yang kita boleh bawa malam ni, kita termasuk dalam 3 benda ini. Allah kata apa? Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataan dia daripada orang yang mengajak pada Allah? Wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Dan yang ketiga kata Allah, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengaku, dia bercakap bahawa dia adalah orang Islam. 3 ini kata Allah, mereka adalah yang terbaik sekali. Tuan-tuan, jom kita jadi 3 yang terbaik. Siapa dia? Yang mengajak kepada jalan Allah. Yang mengajak pada jalan Allah. Baru ni Astu dia nak buat dokumentari tentang saya, dan saya tolak dokumentari biografi. Saya tolak. Saya tak nak. Apa sebab tak nak? Sebab saya kena bawa scrambler, motor scrambler. Sebab saya duduk di kampung dulu-dulu, waktu musim durian, saya bawa scrambler. Di belakang dia ada raga durian. Saya kena naik bukit, ambil durian, buh dalam raga. Jadi saya kena berlakon balik, bawa scrambler, naik. Saya tak nak, tuan-tuan. Saya tak mau. Yang kedua, saya tak mau. Saya kata saya dah cerita dah pengalaman hidup saya dalam buku saya yang bertajuk Hidupku. Dan daripada denai kampung ke pentas dakwah, saya cerita dah segala-galanya dalam buku tu. Pengalaman jadi pendakwah bukan seronok, tuan-tuan. PU Rahmat ni belum jadi pendakwah dan masuk TV dah. Belum lagi baca kitab dia masuk TV dah. Orang kenal dia dengan TV. Saya mengajar berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun, baru TV panggil, "Mailah Kazim." Baru panggil. Sekarang jangan masuk dah. Oh subhanallah. Dia benar faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, saya kena santau 4 kali. Saya kena uguk bunuh berkali-kali. Orang bawa cuka nak simbah saya datang ke rumah. Tuan-tuan, sampai sekarang cabarannya sangat kuat. Isteri saya kata, "Abang, tak payahlah jadi penceramah. Abang buat kerja lain lah." Saya kata, saya nak azam sampai mati saya nak jadi penceramah. Sebab saya nak jadi Fussilat 33. Orang yang terbaik ialah orang yang mengajak pada jalan Allah. Orang suka ke, orang benci ke, orang tak suka ke, aku nak jadi juga yang terbaik pada jalan Allah. Nombor 1. Yang kedua, orang yang terbaik ialah orang yang berbuat amal soleh. Tuan-tuan, yang kita nak bawa ke akhirat ialah pahala. Yang kita tak nak bawa ke akhirat ialah dosa. Tuan-tuan dengar cakap saya elok-elok. Segala benda yang boleh mendatangkan pahala, buat sekarang. Segala benda yang boleh mendatangkan dosa, stop sekarang. Sebab kita tak nak dosa ikut kita sampai ke akhirat. Tak nak. Stop. Kalau ada ngumpat, stop. Kalau ada fitnah, stop. Kalau ada riba, stop. Kalau ada rasuah, stop. Kalau ada mencarut, stop. Kalau ada benda jahat kita buat, stop. Aku tak nak dia ni ikut aku sampai ke hari kiamat. Yang aku nak ikut aku sekarang ialah amal soleh sahaja. Walaupun sekecil-kecil amal soleh, biarlah. Tadi saya cakap pada tuan-tuan, saya balik umrah bulan 12. Saya bawa balik buah kurma, saya bawa balik buah buah apa tu Ustaz? Jadi basah. Jadi saya pun jemur. Habis kuliah tadi, lepas sembahyang Zuhur, saya jemur tengah panas. Sebab saya suka kurma tu kering, buah tadi kering. Tengah-tengah jemur tu, saya tengok burung datang duk pagut.
buah kurma 4-5 ekor burung. Anak ayah burung, biarlah tu rezeki dia, kita ambil hal lain dah, tak apa. Sebab apa saya cakap, kalau adalah pahala aku bagi makan burung tu dengan buah kurma, dia duduk paguk-paguk tu, dia pun rasa lain macam buah ni, biarlah dia simpan. Yang kita nak lestik tu pasal apa? Marah pada burung yang makan buah betik begini, burung dapat elok, kena jiran sebelah bengkak, bergaduh pula. Biarlah dia makan, rezeki dia. Kalau itulah yang membolehkan aku masuk syurga, ambil lah. Janji aku dapat syurga. Apa sangat buah kurma yang burung tu makan, apa sangat buah betik yang burung tu makan, biarlah. Janji aku dapat syurga. Syurga lagi mahal pada betik. Berapa ramai tuan-tuan yang jadi kedekut, kasut hilang, balik rumah baca Yasin, dia buncit perut orang yang curi selipar aku. Kalaulah kita niat sedekah je lah, mudah-mudahan syurga. Yang ni yang kita nak, ini semua berkira. Di rumah kita ada 8 minyak wangi, 8 botol, ud, semuanya ada ud. Ambil satu, tu letak situ. Tiap-tiap kali orang sapu dapat pahala malaikat. Orang suka pada wangi-wangi. Cuba tuan-tuan tengok minyak wangi tu, agak-agak tuan-tuan suka nak pakai tu. Saya tu pakai kan, pakai pening rat. Pening kepala jenis apa, memang RM2.5. Boleh tak tuan-tuan kita letak yang terbaik dalam masjid kita, yang terbaik di rumah Allah. Ada yang kapek tuan-tuan bila sujud bengkok lutut, tak ada dah kapek ni, tinggal gunung. Kita pula gaut nak turun tu seksa debu, aduh, Rabbi ghfirli warhamni, aduh, sampai bunyi aduh. Pakak ramai-ramai tukar kapek baru. Subhanallah tuan-tuan. Wa amila salihah. Tahta inilah syurganya tuan-tuan. Kita tak tahu, sebab Nabi kata carilah syurga walaupun dengan sebelah buah kurma. Kalau itu boleh masuk syurga, hang bagilah, mudah-mudahan syurga. Yang ketiga, jangan malu nak mengaku aku orang Islam. Jangan malu. Saya pergi seorang-seorang pergi Sarawak, pembantu saya tak ikut, saya seorang pergi cok pasport. Pegawai imigresen tu bukan Islam, perempuan. Ustaz Kazim boleh ambil gambar? Boleh. Dia tutup kaunter dia, dia ambil gambar dengan saya, selfie. Terima kasih ya Ustaz, terima kasih. Oh sorry, saya orang Islam, cannot shake your hand. Oh sorry, saya lupa. Okay. Saya bukannya ada PA saya pun, kalau saya salah apa salah, lantak bila kita nak rasa ni. Tapi sebab saya Islam, saya orang Islam, saya tak buat. Inilah dia kata saya orang Islam. Orang nak bagi rasuah, minta maaf, saya orang Islam, saya tak bagi rasuah, saya tak makan rasuah, minta maaf ya, saya Islam ya. Berani cakap, silakan, itu terbaik. Bulan Ramadan dia bagi kita rasuah, oh marah kita. Kalau kau tak hormat dengan uniform aku, kau hormat dengan bulan Ramadan. Apa nak rasuah bulan puasa ni? Kalau nak bagi pun lepas raya. Oh subhanallah, jahat betul. Cakap saya orang Islam, inilah kata-kata yang terbaik. Kami orang Islam, ini kata-kata terbaik. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan ini. Kami orang Islam tak makan benda ini, kami orang Islam tak buat benda ini, kami orang Islam inilah yang kami buat. Tuan-tuan, yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 33. Jadi tuan-tuan, saya menyeru pada diri saya dan saya menyeru pada diri tuan-tuan, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan sehinggalah kematian itu memberhentikan. Dan walaupun kematian itu hanya memberhentikan nyawa kita, tetapi kematian bukanlah memberhentikan pahala kita. Itulah benda yang datang daripada 3 benda.
wakaf kita, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa daripada anak-anak yang soleh. Yang ni target. Ustaz, ilmu yang dimanfaat tu saya tak faham, Ustaz. Tuan-tuan, saya buat satu contoh. Tuan-tuan bukan penceramah pun, penceramahnya PU Rahmat. Tuan-tuan boleh dapat tak pahala daripada PU Rahmat? Saya masuk tahfiz tahun 1991. Saya belajar tahfiz tahun 91. PU Rahmat lahir 90 lahir lagi. Ya. Saya dapat bantuan zakat sumbangan RM250 sebulan selama 3 tahun. Dapat duit zakat. Saya cakap pada arwah mak saya, mak tak payah bayar lah mak, dah dapat duit 150, potong duit makan, 100 duit poket. Itulah belanja saya. Tuan-tuan, selepas habis itu saya mengajar. Habis mengajar setahun saya kahwin. Kahwin 2 tahun saya sambung belajar lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tengok saya mengajar, saya tengok muka isteri orang lebih lama daripada muka isteri saya. Saya tengok anak orang lebih lama daripada saya tengok anak saya sendiri. Saya duduk dalam rumah Allah lebih lama daripada saya duduk dalam rumah saya sendiri. Kerja saya ialah mengajar siang malam 24 jam. Saya tulis macam-macam dalam Facebook saya. Kalau benda yang baik, ada 1.35 juta yang duk baca Facebook saya. Belum masuk lagi ceramah, belum masuk buku saya, belum masuk TV lagi, tuan-tuan. Berapa banyak pahala saya boleh dapat? Tuan-tuan, pahala tu bukan saya dapat seorang. Dapat pada siapa? Orang yang bagi sumbangan pada saya, sampai saya boleh hafiz Quran, sampai boleh saya belajar dengan zakat, dengan bantuan, dengan derma. Itulah, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak berceramah, tiap-tiap kali saya berceramah, tuan-tuan dapat pahala. Yang ni dipanggil sebagai asar, kesan daripada kebaikan yang tuan-tuan buat. Inilah pahala berpanjangan. Sebab itu saya target bila orang tolong saya belajar hafiz Quran dulu, saya nak tolong orang lagi, saya buat sekolah. Tiap-tiap kali orang bagi sagu hati pada saya, duit itulah yang saya bangunkan sekolah, buat tahfiz, jaga budak-budak, supaya orang yang datang dengar ceramah saya, yang bagi sumbangan pada saya, dia dapat pahala secara tak langsung bila budak-budak tu hafal Quran, belajar agama dan sebagainya. Inilah, tuan-tuan, yang kita nak, ilmu yang dimanfaatkan. Jangan cakap pahala di kami saja dapat. Tak. Tuan-tuan yang berjihad, tuan-tuan yang buat tahfiz, tuan-tuan yang buat sekolah agama, tuan-tuan yang bayar zakat pada pejabat zakat, tuan-tuan yang buat wakaf pada wakaf An-Nur, yang buat sekolah, yang buat masjid, yang buat madrasah, walaupun tuan-tuan dah mati, pahala dia masih berjalan. Jom tuan-tuan, dalam dunia kita rasa seronok, mudah-mudahan dalam kubur lebih seronok. Dan bila kita sampai di hari kiamat, kemuncak keseronokan, itulah yang dipanggil sebagai pulang ke rahmatullah, yang menyeronokkan kita balik ke kampung.